أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 64. Muka surat 64, baris atas sekali. Muka surat 64, baris atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang, itu contoh maksiat yang bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang. Maka disyaratkan memulangkan ia seseorang akan harta itu, memulangkan akan harta itu. Itu jikalau harta tu masih lagi ada, atau gantinya kepada ampunyanya. Ini jikalau harta yang dicuri itu sudah tidak ada lagi, maka ganti kepada ampunyanya, ampunya harta yang dicuri. Atau minta halal, atau minta halal, atau ni atau pada memulangkan, maka disyaratkan meminta halal ia seseorang daripada ampunya harta orang. Minta halal tu dengan tafsil pada mazhab kita Syafi'i, bersalahan pada mazhab Imam Malik, memada minta halal dengan ijmal. Dan jika ada maksiat itu bergantung dengan manusia, yang kita panggil maksiat dosa yang bergantung dengan anak Adam. Dosa maksiat yang bergantung dengan manusia, dengan anak Adam. Didatangkan satu contoh di sini, seperti mencuri harta orang. Ini contoh dosa maksiat yang bergantung dengan manusia, dengan anak Adam, yang berkait dengan harta. Yang mana dosa yang bergantung dengan manusia, dengan anak Adam ni ada 5 bahagian dosa. Satunya dosa yang bergantung dengan manusia pada agama, yang kedua pada diri, yang ketiga pada harta, yang keempat pada maruah, yang kelima pada kehormatan. Sebagaimana saya sebut minggu lepasnya, detail halusi dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah, yang diterjemahkan oleh Syekh Al-Fatani rahimahullah, di muka surat 19. Satu muka surat membicarakan dosa yang bergantung dengan manusia, dosa yang bergantung dengan Adam, pergi kepada 5 bahagian dosa tadi.
Kemudian macam manakah nak bertaubah daripada tiap-tiap satu daripada 5 jenis dosa yang bergantung dengan manusia. Yang mana sekarang ni pergi kepada rukun taubah yang keempat. Rukun taubah yang keempat. Yang terdahulunya dosa berkaitan dengan meninggalkan kefarduan. Dia ada rukun taubah yang keempat, iaitu mengqadakkan kembali. Kemudian dosa maksiat yang tidak berkait dengan meninggalkan kefarduan dan tidak bergantung dengan manusia, dengan anak Adam, maka rukun taubahnya 3 sahaja. Itu 3 asas rukun taubah. Jangan lupa 3 asas tu. Rukun taubah yang pertama adalah menyesal. At-taubatun nadamah. Taubah ialah menyesal. Menyesal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah bicara terdahulu. Menyesal kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun taubah yang keduanya meninggalkan maksiat yang ia taubah tu. Yang ketiganya azam bulat di hati tidak akan mengulangi maksiat tersebut di masa akan datang. Ini 3 rukun taubat yang asas. Menyesal, rukun taubat yang kedua meninggalkan maksiat, rukun taubat yang ketiga azam bulat di hati tidak akan mengulangi kembali maksiat. Ini 3 rukun taubat. Dosa bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan dan tidak berkait dengan manusia. Meninggalkan kefarduan itu pun dosa dengan Allah. Maksiat yang bergantung dengan manusia, dosa dengan Allah. Cuma meninggalkan kefarduan yang ketiga ni pula bergantung dengan manusia, bergantung dengan anak Adam. Bukan dosa tu dengan anak Adam. Dosa pahala ni dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi maksiat ini bergantung kesalahan kita dengan manusia. Yang mana hak berkaitan dengan harta, Allah Ta'ala sudah dalam Al-Quran, wala ta'kulu amwala bainakum bil batil, jangan kamu makan harta di kalangan kamu secara batil. Mana Quran sudah melarang. Kita pun ambil harta orang, kita berdosa dengan Allah kerana kita dilanggar larangan Al-Quran. Wala ta'kulu amwala bainakum bil batil, jangan engkau makan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Kita langgar ambil harta orang. Makna dosa tu kerana melanggar larangan Allah, tetapi bergantung dengan manusia, tapi dosa dengan Allah. Contohlah dosa dengan yang bergantung manusia, mengumpat. Quran larang, wala yartab ba'dukum ba'da, dan jangan mengumpat oleh setengah kamu akan setengah. Quran larang ni. Tiba-tiba mengumpat, maka langgar larangan Al-Quran, dosa kita dengan Allah, tetapi bergantung dengan manusia. Yang keduanya dosa kerana meninggalkan kefarduan, dosa dengan Allah juga. Mana ketiga-tiga bahagian dosa ni dosa dengan Allah. Cuma yang pertama tu dosa dengan Allah yang tidak berkait dengan tinggal kefarduan. Tak adaklah kata kena tunaikan kembali. Tidak bergantung dengan manusia, yang mana rukun taubah yang keempatnya kena hadap dengan manusia tu terlebih dahulu.
Jadi dosa semata-mata dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya dosa terbabit dengan riba, terbabit dengan rasuah, dosa riya, ujub, takabur, dosa minum arak, dosa berjudi. Itu dosa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun taubahnya 3. Menyesal yang pertama. Yang kedua, rukun taubah yang kedua, tinggal maksiat. Rukun taubah yang ketiganya, azam bulat di hati tidak akan mengulangi. 3 rukun taubah yang sama. Hak dosa meninggalkan kefarduan, tapi tambah lagi 1, jadi rukun taubah yang keempat. Maksiat yang bergantung dengan manusia, rukun taubah 3 tu sama, tambah lagi 1, rukun taubah yang keempat. Kita balik kepada hak dosa meninggalkan kefarduan. Dosa meninggalkan kefarduan, maka wajib pula atasnya mengqada segala fardu yang luput itu. Jadi rukun taubah yang keempat kena qada kembali. Rukun taubah yang pertama meninggalkan kefarduan, umpama sembahyang puasa. Rukun taubah yang pertama menyesal kerana dahulu tinggal sembahyang, kerana dahulu tinggal puasa. Rukun taubah yang keduanya, maksiat tinggal sembahyang tu, maksiat tinggal puasa ditinggalkan. Tinggal dah tidak sembahyang tu, tinggal dah tidak puasa tu, sebab maksiatnya tidak sembahyang, maksiatnya tidak puasa. Rukun taubah yang kedua, tinggal maksiat dengan bahawa tinggal tidak sembahyang tu, dengan bahawa tinggal tidak puasa tu. Apa maksud tinggal tidak sembahyang? Apa maksud tinggal tidak puasa? Tinggal tidak sembahyang makna sembahyang dah lah. Tinggal tidak puasa maknanya puasa dah. Itu tinggal tidak sembahyang, pelik bunyilah. Tinggal maksiat, rukun taubah yang kedua, maksiatnya meninggalkan sembahyang, tidak sembahyang. Tinggallah tidak sembahyang tu dengan bahawa bersembahyang. Itu rukun taubah yang kedua. Rukun taubah yang ketiga, azam di hati tidak akan mengulangi di masa akan datang tinggal sembahyang, tidak akan mengulangi di masa akan datang tinggal puasa. Itu 3 rukun taubah. Dosa kerana meninggalkan kefarduan. Rukun taubah yang keempat, tinggal kefarduan, wajib diqadakan kembali, wajib ditunaikan kembali. Bukan kata sembahyang yang ditinggalkan masa dahulu kita nak bertaubat, tapi kita tak boleh tunaikan kembali. Tak boleh, kena tunaikan kembali. Sebab kewajipan sembahyang yang ditinggalkan, kewajipan puasa yang ditinggalkan, zakat yang tidak dibayar, kewajipan tu kekal atas zimmah, atas tanggungan, atas batang tekuk masing-masing. Waktu sembahyang ada waktu, puasa ada waktu. Habis waktu tak sembahyang juga. Benda ni habis masa puasa tak puasa juga. Kewajipan sembahyang, kewajipan puasa yang ditinggalkan dalam waktu tu kekal kewajipan tu atas zimmah, atas batang tekuk masing-masing. Jadi nak bertaubat kena tunaikanlah, kena tunaikan kembali, kena qada kembali hak kewajipan sembahyang puasa yang ditinggalkan pada masa berkewajipan tu. Bukan kata habis waktu sembahyang tak sembahyang maka kewajipan sembahyang sudah jadi hilang. Tidak. Habis masa puasa Ramadan tidak puasa, kemudian kewajipan puasa hilang. Sebab apa? Sebab habis dah bulan Ramadan. Tidak. Zakat sepatutnya dibayar sampai haul. Sampai tahun ni wajib bayar zakat. Sampai haul nisab sampai haul tak bayar zakat. Tak bayar zakat, lepas dah haulnya tak payah dah bayar. Tak ada dah kewajipan, kekal kewajipan. Pada ni tidak ditunaikan
pada waktu dia kekal kewajipan. Nak bertaubat kena qada kembali, kena tunaikan kembali, sembahyang sama, puasa sama, zakat sama yang ditinggalkan pada waktu yang diwajibkan. Itu rukun taubat yang keempat. Tapi dalam kitab kita ni ringkas je lah, gitu je. Mengqada segala fardu yang luput itu. Hak saya baca dalam kitab Minhajul Abidin hak minggu lepasnya, maka hendaklah engkau qadakan barang sedapatnya daripadanya. Tu je. Setakat tu je. Rukun taubah yang keempat, dosa kerana meninggalkan kefarduan. Jadi dosa kerana meninggalkan kefarduan hanya dia cerita rekahnya, maka hendaklah engkau qadakan barang sedapatnya daripadanya. Kena tunaikan kembali. Dia qada dengan adaan dari segi lughah satu makna je. Qadaan, adaan dari segi lughah satu makna. Lepas tu kalau sebut qada ni, tunaikan kembali. Tunai ni adaan dalam waktu, tunai. Dari segi lughah, qada tunai satu makna. Qada dengan adaan. Qadaan satu, adaan satu. Dari segi lughah satu makna. Qadaan, adaan, tunai. Mana kena tunaikan kembali sembahyang, puasa, zakat yang tidak ditunai, yang tidak dikerjakan dalam waktu kewajipan dia. Habis waktu kekal kewajipan kena qada kembali. Yang mana pembicaraan bab qada sembahyang ni dia kena bicara dalam kitab fiqh. Dan kitab Minhaj, penuh bagi hati kitab Minhaj, qada tu je. Macam mana nak qadakan kembali? Itu dalam kitab Fathul Mu'in kita lah, kitab Fathul Mu'in. Bicara bab qada semayang ni dia akan jadi panjang lah. Bicara bab qada dia akan panjang. Tapi panjang bicara qada semayang ni dalam kitab fiqh belaka. Saya ada ambil dalam kitab Kifayatul Muhtadi, kitab Sabila, kitab Bughatul Tulab karangan Syekh Daud Al-Fatani. Mana kitab fiqh belaka pada membicarakan berkaitan dengan qada sembahyang. Kita dalam kitab Fathul Mu'in ni di muka surat di muka surat mana muka surat dia? Muka surat tak jumpa cari. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Muka surat sebelah. Dia di awal kitab Fathul Mu'in didatangkan pembicaraan berkaitan dengan kewajipan sembahyang atas orang Islam yang mukallaf, yang baligh serta berakal, yang suci daripada haid dan nifas. Itu kewajipan sembahyang atas orang Islam, orang yang baligh sampai umur, orang yang berakal, dan orang yang suci daripada haid dan nifas. Yang tak wajib sembahyang orang kafir asli, kafir asal. Kafir murtad kekal kewajipan sembahyang. Tapi kalau kafir murtad nak sembahyang tak sah. Sebab syarat sah sembahyang adalah Islam. Jadi kafir murtad nak sembahyang tidak sah. Tapi kewajipan sembahyang ada atas zimmah, atas batang tekuk kafir murtad tu. Dengan bahawa apabila dia bertaubah kemudian dengan kembali mengucap dua kalimah syahadah, dia kena qada sekalian sembahyang sama, puasa, zakat sama yang ditinggalkan dalam tempoh dia kafir murtad tu. Tidak sama dengan kafir asli. Kafir asli kafir asal. Dia masuk Islam, kafir asal ni tak ada kata kena qada sembahyang, kena qada puasa, kena bayar zakat, tak ada. Lepas-lepas dah tu tak ada. Dia dah sama dengan kafir murtad, dikekal kewajipan. Jadi dia kena qada sembahyang, puasa, zakat dia kena bayar.
yang ditinggalkan pada masa dia murtad tu. Jadi sembahyang tak wajib atas kafir asli, kanak-kanak yang belum baligh tak wajib, orang gila tidak wajib, orang pitam tidak wajib, orang mabuk tidak wajib, lawan pada berakal, dan tidak wajib atas rahid dan orang nipah. Jadi yang tak wajib sembahyang 7 golongan saja. Orang kafir, kanak-kanak yang belum baligh, orang gila, orang pitam, orang mabuk, orang haid, orang nipah. 7 golongan yang tak wajib sembahyang. Kemudian dibicarakan hukum orang yang tidak sembahyang ni. Hukumnya hukum bunuh. Hukum bunuh biqatli unuki, dengan pancung leher. Bidarbi unuki, bidarbi unuki, dengan pancung leher. Bunuh haddan sebagai hukum had, hukum hudud. La riddatan, bukan kerana riddah, bukan kerana murtad. Adapun mazhab Hambali, orang tinggal sembahyang bunuh kerana murtad. Jenazahnya haram dimandikan, haram dikapankan, haram disembahyangkan di perkuburan orang Islam. Tetapi nak bunuh orang tinggal sembahyang ni banyaklah dia punya syarat dia, jangan salah faham. Banyak dia punya syarat dia. Ada orang ceramah dia kata mujur juga hukum Allah tidak dilaksanakan di negara kita. Kalau hukum Allah dilaksanakan di negara kita, habis anak-anak muda kita kampung ni kena pacung belaka. Dia ceramah gitu. Jadi dia punyalah apa fobia ke apa ni, sebab kata hukum agama ni nak bunuh orang je. Dah tinggal semai hukum pancung, hak macam mana kena hukum pancung? Hak macam mana? Bukan kata kita mana? Kita sembunyi dalam semak tu, ada budak muda gipung, berhimpun budak-budak muda. Masuk waktu maghrib dah ni, tak balik budak-budak ni sampai ke tengah malam tunggu situ. Habis waktu maghrib, masuk isyak dah, kepung, lepas tu pancung, gitu hukum agama. Allah. Dah. Dia hak waktu semayang yang ditinggalkan kena suruh dia taubah. Kemudian kena tahan, kena pegang, kena suruh semayang hak waktu tu. Hak lepas-lepas dah tak boleh nak hukum. Dia pun semayang, lepas je lah, tak ekor dah, tak turut belakang dah. Tak ada orang yang kena pancungnya. Kalau kata dia ni daripada muda tak pernah semayang, kita nak cas dia kerana tak semayang pada masa dahulu, tak boleh. Pegang, masuk waktu. Masuk waktu zuhur ni, semayang zuhur, dia buat degil, tak semayang juga. Masuk waktu asar, minta taubah, degil juga. Masuk asar tak dipancung lagi, sebab waktu asar tu waktu zuhur lagi. Habis waktu asar, degil juga. Selepas dituntut bertaubah, baru ke pancung. Ada ke degil gitu? Dia akan semayang lah. Lepas tu dia balik tak semayang, tak ada hukuman dah atas dia nya. Ada ni, bunyi kata orang tak semayang, dibunuh akan dia bidarbi unuki, dengan pancung leher. Dia faham negatif, hukum bunuh lalu habis orang muda kampung, orang ceramah tu. Tapi nak ceritanya, hukum agama tinggal semayang ni berat. Orang berzina sebab 100 rotan je. Orang mencuri kerak tangan je. Orang tinggal semayang hukum pancung. Faham tak? Beratnya kesan meninggalkan sembahyang. Kemudian dia pun ceritalah di surat sebelah hak berkaitan dengan hukum qada sembahyang yang ditinggalkan dengan tidak ada keuzuran. Di perenggan yang pertama, perenggan yang kedua. Kalau baca panjang kita ni, perenggan yang pertama, perenggan yang kedua tu. Wa yubadiru man marra bi faitin wujuban in fata bila uzrin fa yalzamuhul qada'u fawran. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar rahimahullahu ta'ala wa la yazharu annahu yalzamuhu sarfu jami'i zamanihi lil qada'i ma
ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu alaihi tatawwu, haram atasnya melakukan ibadah sunat. Ini dan kita Fathul Mu'in. Apabila seseorang dengan tanpa halangan, tanpa keuzuran ia meninggalkan solat. Uzur ni dia tertinggal solat kerana lupa, kerana tidur ataupun kerana lupa, itu dipanggil uzur. Hak ni tinggal sembahyang tanpa uzur, bersegera qada, dengan qada sebagai bersegera yang wajib, maka ia wajib segera mengqadakkan solat itu. Dia tafriq pula. Wa yubadiru man marra, dan bersegera oleh mereka yang terdahulu, mereka yang Islam, yang baligh, yang berakal, syihid nipah, segera dengan bifaitin, dengan qada sembahyang lupa, wujuban akan sebagai bersegera yang wajib. Bersegera qada sembahyang lupa akan sebagai segera yang wajib. Jika lupa ia sembahyang tanpa uzur, jika lupa sembahyang tanpa uzur, bukan kerana tertidur, bukan kerana terlupa, sengaja sengeleng, wajib diqadakkan dengan bersegera. Jelas dah tu. Ditafriqkan pula, fayalzamul qada'u fauran, maka wajib akan dia oleh qada' dengan bersegera. Qada' dengan bersegera. Bila qada' dengan bersegera, di bawah tu wajib dia menggunakan sekalian masanya untuk qada' yang wajib bersegera. Melainkan bagi barang yang tak dapat tidur, kena berkena perkara tak dapat tidur ni untuk menunaikan kewajipan-kewajipan yang lain. Mana kewajipan cari nafkah keluarga. Dalam kehidupan kita perlu makan, minum, tidur, qada hajah, maka kena guna sepenuh masa untuk qada sembahyang, melainkan waktu untuk perkara yang tak dapat tidur, menunaikan kewajipan yang lain, ataupun tak dapat tidur dalam kehidupan kita, nak kena makan, nak kena minum, nak kena tidur, tu sahaja. Kemudian wa annahu yahrum 'ala tatawwu, haram atasnya mengerjakan amal-amal yang sunat, menggunakan sepenuh masa untuk qada sembahyang. Inilah hak pandangan yang muktamad dalam mazhab Syafi'i kita. Dan ini jumhur mazhab-mazhab yang lain, yang mana tinggal semai dengan sengaja ni ittifaq 4 mazhab wajib diqadakkan. Ittifaq 4 mazhab wajib diqadakkan dengan bersegera. Hak pandangan yang kata tak wajib qada sembahyang ditinggalkan dengan sengaja tu, itu pandangan yang terpencil. Ittifaq 4 mazhab wajib diqadakkan sembahyang, qada pula dengan bersegera. Malaikat ada pandangan-pandangan dhaif dalam mazhab Syafi'i, contohnya wajib qada sembahyang, tapi bersegera tak wajib, jatuh hukum sunat. Tu je beza dia. Waktu kena peralusi molek lah dalam bab taubah daripada dosa yang amat besar, meninggalkan sembahyang dengan sengaja. Dosa yang amat besar, nak melengkapkan rukun taubah yang keempat ni. Menyesal kerana dahulu tinggal sembahyang, pasti sangat menyesal. Sekarang sembahyang dah, memang dah sekarang sembahyang dah, dan memang azam pula di hati di masa akan datang tidak akan mengulangi kembali tinggal sembahyang, contohnya tinggal puasa, contohnya. Rukun taubah yang keempat tu wajib diqadakkan kembali. Tapi kalau mengikut pandangan muktamad ni, wajib qada bersegera sampai ke haram melakukan amal-amal sunat yang lain. Inilah pandangan yang muktamad, ini pandangan jumhur ulama. Tapi bagi kita orang awam ni, gok dengar ni pakai patah riak lah jawapan dia.
Pakai dok kodok teruslah jawapan dia. Pakai agak Allah tepuk dahi pakai sando dok. Ni kena gunakan sepenuh masa ni. Melainkan untuk perkara tak dapat tidur, kita ada kewajipan yang lain. Tadi kewajipan kita cari nafkah keluarga kita. Kewajipan kita kalau ada orang tua yang uzur, kita kewajipan kita khidmat. Itu kewajipan kita. Dan dalam kehidupan kita kena makan, kena minum, kena qada hajah, kena tidur. Tidur qada kehidupan lah. Bukan tidur bekok mata tu, bukan. Selain daripada tu, gunakan sepenuh masa untuk qada sembahyang. Selesai satu sembahyang, bangun qada. Selesai satu sembahyang, bangun qada. Wudu batal, pergi segera ambil wudu. Lepas tu segera kepada qada. Nak buat amal sunat, termasuk sembahyang sunat. Dia apabila wajib bersegera, nak cerita macam mana ni? Kita kena ingat dua perkara. Yang pertama, wajib qada. Yang kedua, wajib bersegera. Sebab qada adalah rukun taubah yang keempat. Taubah wajib bersegera. Melengokkan taubah, dosa yang lain pula. Ingat tak kita bicara? Permulaan kita bicara taubah. Permulaan kita bicara taubah. Dan bahawasanya taubah itu wajib ia dengan bersegera. Tengok. Daripada segala dosa, sekalipun dosa kecil. Dan melambatkan taubah itu satu dosa yang lain pula. Tengok. Melambatkan taubah itu satu dosa yang lain. Berdosa kerana melambatkan taubah. Mana di antara melambatkan taubah? Melambatkan qada sembahyang. Sebab qada tu rukun taubah. Melambatkan taubah, melambatkan qada sembahyang, dosa yang lain pula yang wajib kena bertaubah pula dosa tu. Taubah wajib ijma' ulama. Itu tetap dah. Dan bahawa taubah itu wajib ia dengan bersegera. Melambatkan taubat itu satu dosa yang lain pula yang wajib kena taubat. Hak dosa kena melambatkan taubat. Mana melambatkan taubat? Melengahkan qada sembahyang. Itu dipanggil melambatkan taubat. Bersegera taubat wajib, bersegera qada wajib. Sebab qada rukun taubat. Taubat wajib bersegera, qada wajib bersegera. Melambatkan qada satu dosa yang lain pula, melainkan melambatkan qada kerana nak menunaikan kewajipan yang lain, kerana nak berkecari nafkah keluarga, kerana nak khidmat pada ibu bapa. Melambatkan qada kerana makan minum hak keperluan hidup kita. Situ saja dibenarkan melambatkan qada. Melambatkan qada kerana perkara lain, bukan perkara tak dapat tidur. Apa dia? Nak buat amal sunat. Dia melambatkan qada yang wajib ijma' ulama kerana nak buat perkara sunat. Apa hukum melambatkan, melengahkan qada yang wajib bersegera kerana nak buat perkara sunat? Apa hukum? Satu dosa yang lain pula haram, berdosa. Kena faham situ. Bukan berdosa kerana sembahyang sunat. Berdosa kerana melambatkan taubah, yang taubah wajib bersegera. Bererti rukun taubah qada, qada wajib bersegera. Dia tinggal kewajipan bersegera kerana nak buat perkara sunat. Haram kerana meninggal kewajipan bersegera. Ada ni. Walaupun untuk melakukan amal sunat, kita boleh tak nak melengahkan kewajipan kerana buat perkara sunat? Boleh. Boleh tak kita nak melambatkan, melengahkan amal yang wajib untuk melakukan amal yang sunat? Boleh. Amal yang wajib bersegera. Amal wajib ni taubah, amal wajib, amal batin. Qada rukun taubah. Jadi taubah wajib bersegera.
qada rukun taubah wajib bersegera. Segera tu wajib. Kita meninggalkan bersegera wajib kerana nak buat perkara sunat. Boleh? Kita boleh tak meninggalkan kewajipan bersegera qada untuk melakukan perkara sunat? Tak apalah, kita buat perkara sunat, nanti kita qada pula semula. Meninggalkan kewajipan bersegera qada satu dosa yang lain pula. Walaupun meninggalkan kewajipan segera qada untuk melakukan amal sunat. Lepas tu dah kita Fathul Mu'in kita, wa annahu yahrumu alaihi tatawwu'. Maksudnya haram atas melakukan amal sunat apabila melambatkan, melengahkan kewajipan bersegera qada. Ginilah contoh. Kadang-kadang orang jadi salah faham. Salah faham ni dia faham semai sunat tu haram apabila qada tak habis lagi. Dia pun tak semai sunat. Dia pun sandar dinding. Orang lain semai sunat belaka, dia sandar dinding. Orang tanya dia, kenapa kamu malas? Orang lain semayang belaka, yang kamu sandar dinding siapa tak semayang ni? Ada ustaz ngajar qada tak habis lagi, haram semai sunat. Kamu qada tak, tapi haram semai sunat. Kalau semai sunat tu haram, kamu duduk sandar dinding tu halal ke? Dia salah faham. Dia ingat ke semai sunat tu haram. Bukan semai sunat tu haram. Haram kerana melambatkan kewajipan bersegera taubah. Rukun taubahnya qada, kewajipan bersegera qada. Melambatkan taubah satu dosa yang lain pula. Dah kita pernah berhati, kita jelas. Ni contoh dia gini. Kita nak semai sunat, siap dah nak semayang. Tiba-tiba mak kita panggil kita. Kita tahu kata mak kita, mak kita nak semai duha ni mak atas jadah dah ni mak marilah dulu. Pada ni Allah mak ni apa-apa hal nak segera, apa-apa hal nak segera. Kita nak main sunat pun susah, marilah dulu. Apa hukum kita segera kepada ibu kita? Apa hukum? Apa hukum? Wajib ke sunat? Wajib. Tiba-tiba kita tinggalkan kewajipan bersegera kepada ibu kerana nak semai sunat. Apa hukum buat gitu? Apa hukum? Boleh buat gitu? Haram berdosa lah. Apa haram dosa? Tidak segera kepada ibu. Kita tak segera kepada ibu pun, kita bukan duduk saja, kita semai sunat. Boleh ke meninggalkan kewajipan segera tadi tu kerana nak perkara sunat? Boleh? Kalau gitu, kalau nak semai sunat tu haram. Haram lah. Kalau gitu tak mau main sunat. Lepas tu nak apa? Nak main telefon dulu. Dia salah faham. Bukan semayang tu haram. Haram kerana tidak segera kepada ibu. Ada ni. Kalau mak panggil, mak panggil segera. Kalau kamu main sunat juga haram. Kalau main sunat juga haram, kita pun boleh tak jadi main sunat. Lepas tu kita tengok TV. Mak panggil, kita nak main sunat, mak panggil. Siapa ke main sunat jadi haram. Lepas tu, kita nak tengok TV dulunya. Sabarlah mak. Bukan ni? Itu salah faham. Faham tak contoh seumpama tu? Hak ni kalau bicara ni, kita ni bicara bukan masjid saja, live FB. Live FB ni kadang-kadang ada orang baru-baru dengar. Kadang-kadang ada orang kerak pula, dia ambil sekerak-sekerak. Dia pun sebohkan. Dengar dia orang, kena cerca lah jawapan dia. Ustaz apa mengajar begitu? Semai sunat pun haram, nak buat ibadat pun haram. Pada ni. Jadi potong sekerak-sekerak, buat TikTok seminit dah. Pun nak ganah lah. Ada orang ceramah. Ada kau nak buat ibadat semai sunat pergi letak hukum haram. Bukan haram semai sunat, haram kerana kamu melambatkan, melengahkan kewajipan bersegera qada. Kita menangguhkan kewajipan bersegera qada, kita buat amal sunat. Tinggal yang wajib nak buat perkara sunat, boleh ke?
Kita nak buat ibadat ni. Dah mana besar ibadat wajib dengan ibadat sunat. Kadang cerdik tu kan. Kita tinggal hak wajib pun kita buat amal sunat. Tinggal hak wajib nak buat amal sunat. Boleh? Kan pelik tu kan. Tinggal hak wajib berdosa. Tinggal bersegera hak wajib tu berdosa. Walaupun kena buat amal sunat. Macam tu tadi lah. Lepas tu kita kata sembahyang duha. Sembahyang duha ni sembahyang sunat. Kita nak sembahyang zuhur ni. Duduk atas jadah dah nak sembahyang zuhur ni. Sembahyang zuhur tu wajib. Mak panggil. Sama lah juganya. Kalau kita kata mak saya nak sembahyang ni. Mak nak sembahyang zuhur. Mak waktu banyak dah ni saya ni. Mak kata tak apalah. Kamu sembahyanglah dulu. Sudah sembahyang marilah. Tak apalah. Dia kata mari. Mak panggil juga mari. Kemungkinan ada yang mendesak lah koknya. Tapi kadang-kadang mari lah gata gitu je suruh garu. Tak apalah. Tak kira waktu tu. Kita ni khidmat je lah. Itu kewajipan kita. Mana kita tahu dia panggil tu kenapa. Tapi dia kata mari segera. Kita wajib segera kepada ibu. Kita atas jadah ni nak semayang fardu zuhur, bukan semayang sunat. Nak kira mana pula? Kita bicara bab hukum. Mak panggil kita segera, kita wajib segera kepada mak kita. Kita nak semayang zuhur, zuhur pun wajib juga, bukan amal sunat. Macam mana? Qada wajib, semayang zuhur wajib. Macam mana? Ni wajib dengan wajib pula ni. Jerembung wajib dengan wajib dia panggil. Wajib dengan sunat tak sudut bincang lah. Wajib dengan sunat tak boleh bincang. Hak wajib dengan wajib baru kita bincang. Ni contoh lain lah. Kita berdiri dah rakaat yang ketiga. Hukum lah tu qiyam. Tasyahud awal kita tinggal. Nak turun balik pada tasyahud awal, batal sembahyang buat gitu. Sebab kamu sudah masuk pada rukun dia rakaat tiga. Kamu nak balik kepada duduk tasyahud awal tu, tasyahud awal sunat je. Walaupun sunat aba'ah pun. Dia pun tinggal hak rukun berdiri, nak duduk tasyahud awal, tak apa. Sebab nanti rukun berdiri saya buat semula. Batal sembahyang. Sebab apa? Tak boleh tinggal hak wajib nak buat sunat. Sujud molek-molek dah. Kena bumi 7 anggota dah. Allah kunut subuh tak baca. Kita pun balik semula kepada kunut subuh. Sunat aba'ah bukan sunat haya'ah. Kamu sudah masuk pada rukun sujud pertama tu. Sujud saya buat semula lah nanti. Lepas selesai saya baca kunut, saya akan sujud semula, bukan tak buat. Sujud pertama, batal sembahyang buat gitu. Sebab apa? Sebab tinggal wajib nak buat sunat, walaupun wajib tu akan buat semula. Ada ni. Tinggal wajib nak buat sunat tak boleh. Tak, salah sangat-sangat. Ni dah ni. Sekarang ni mak panggil kita, wajib kita kepada ibu. Kita nak sembahyang zuhur. Kita nak sembahyang zuhur. Kita kumai kodok tadi tukar. Sekarang gini, mak kita panggil kita. Kita wajib pergi pada mak kita. Tapi kita nak sembahyang fardu zuhur yang wajib atas kita. Tapi mak kita panggil kita supaya datang bersegera. Apa hukum kita bersegera kepada ibu kita? Wajib. Apa sembahyang zuhur wajib? Apa hukum bersegera sembahyang zuhur? Mak panggil, kita wajib pergi pada mak kita. Tapi kita nak sembahyang zuhur. Tapi mak kita panggil nak supaya kita datang bersegera. Jadi bersegera kepada mak kita hukum wajib. Kita boleh tak nak tangguh kewajipan bersegera pada mak kita kerana kita nak sembahyang fardu zuhur yang wajib. Fardu zuhur wajib. Segera zuhur wajib ke sunat? Segera sembahyang zuhur wajib ke sunat? Waktu panjang lagi ni. Zuhur waktu panjang. Segera sembahyang zuhur wajib ke sunat? Sunat je. Segera kepada ibu wajib. Sebab dia kata mari segera. Kita kena segera pada ibu lah. Dah amak kita nak zuhur dah ni.
Kita pun tinggal kerja segera pada ibu kerana nak menunaikan sunat semai zuhur di awal waktu. Hukumnya haram, berdosa. Bukan semai zuhur tu berdosa. Berzuhur kerana tidak segera kepada ibu. Tapi kita nak semai fardu zuhur ni, mai fardu zuhur wajib. Tapi bersegera zuhur bukan wajib. Biar faham hukum. Ada ni. Dia kena satu-satu, tidak salah faham lah. Kita duduk masjid pun kadang-kadang boleh salah faham. Sementara orang yang ikut live FB, ikut sekali-sekala, kebetulan ikut, kebetulan terdengar, dipaham kok lain, dikutuk kadang-kadang orang mengajar dia kata huduh kadang-kadang, pelik juga, tak faham satu lah. Dikutuk, kata hebat. Nampak nak juga pemahaman agama, tak puas hati dikutuk. Kalau orang tak buku agama, tak peduli langsung kepada rakaman pengajaran. No, tapi tak kena dengan dia dikutuk. Kata boleh tahan manusia ni. Tapi hak pandangan yang muktamad tu wajib bersegera tu memang tak mampu kita orang awam. Tapi itulah jumhur 4 mazhab. Itu jumhur 4 mazhab. Wajib bersegera. Pandangan Taif sahaja. Dan mazhab Syafi'i mengatakan tak wajib bersegera. Bila tak wajib bersegera ni kita lega sikit lah. Bolehlah nak tangguh, nak berehat-berehat, gitulah. Kalau gitu boleh nak semai sunat. Kenapa nak semai sunatnya? Dan kita nak menangguhkan qada boleh sebab bersegera qada sunat tak pandangan Taif. Lepas tu kita nak menangguhkan qada nak berehat. Kalau nak semayang juga atas nama semayang, tapi nak semai sunat, baik semai qada pun semai sunatnya. Lepas tu bila kita nak semai sunat? Bila apa? Hutang qada tak habis lagi. Nampak? Wajib dengan sunat tak ada bincang kau. Lepas tu kalau kira bab pahala pula. 1 rakaat qada fardu sama pahala dengan 70 rakaat semai sunat. Tebang apa nak semai sunatnya? Dah lah, kita kewajipan qada banyak lagi. Nak tinggal untuk buat sunat. Nak tinggal qada tu kerana kita nak rehat. Kalau pakai pandangan muktamad tak ada rehat-rehat dah. Sudah semayang takbir, sudah semayang takbir pula, sudah semayang takbir pula. Ustaz kalau gitu mati ya. Mati nak semayang, bagus. Dah nak jawab macam mana? Dah sungguh ni. Dulu-dulu berat. Saya sudah ulang, melainkan untuk perkara tak dapat tidak untuk kerja. Perkara yang tak dapat tidak umpama kerja. Perkara tak dapat tidak umpama kerja. Mengajar-ngajar, ustaz tak kerja buatlah kita nafkah keluarga. Padahal sebut berulang kali dah. Melainkan perkara tak dapat tidak umpamanya kerja untuk menunaikan nafkah keluarga berulang kali. Dia kata kalau gitu tak kerja lah kita. Kata tak faham sungguhlah. Ada matilah ustaz gitu. Tu saya nak jawab macam mana? Jawab mati dalam semayang, bagus. Orang boleh ambil rakaman semayang qada, lepas tu jatuh, lepas tu mati. Yang boleh masuk dalam rakaman. Mati suruh qada semayang. Dah sudah semayang takbir, sudah semayang bangun takbir, sudah semayang. Itu pandangan muktamad. Memang kita tak mampu. Itu kena satu-satulah kena beransur. Pandangan Taif bolehlah. Letih dah, berehatlah. Letih ada berehat. Ada ni. Kita nak berehat, nak baca Quran. Jangan gitu. Kalau nak baca Quran, baca Quran dalam semai qada tu lagi besar pahala. Kita nak baca Quran ni, nak baca Quran hok tengok surat. Dalam qada semayang tu kita baca Quran surah muqaddam tu hok ada bismillah awal, hok ada akhir surah, itu lebih afdal. Bacalah hok dalam surah muqaddam tu. Itu lagi besar pahala. Baca Quran dalam semayang fardu pula. Saya nak banding dengan baca Quran luar semayang. Malaikat wuduk kita batal dah. Letih dah nak ambil semayang.
Kita pun pergi ambil lah Al-Quran hak bersekali dengan tafsir. Kita pun pegang, kita pun baca Quran. Wuduk tak ada dah nak semayang. Lain cerita. Ini pun pandangan daif lah. Hak bersegera tu sunat, bukan wajib. Mana? Panjang ni. Kemudian pula kita ni semayang yang ditinggalkan pada masa dahulu, kita tak tahu banyak mana, macam mana pula kita nak memulai qada semayang. Sebab itulah kita dalam bab qada semayang ni jangan tergesa-gesa. Ini cerita pandangan muktamad. Wajib qada bersegera. Kita ni orang lemah, baru nak belajar, jangan tergesa-gesa. Dan saya ni macam mana? Belajar dulu molek. Dan saya nak qada semayang, kemah akidah dahulu. Kalau akidah cekak-cemakin, nak qada semayang macam mana? Kalau akidah tak betul, bukan semayang qada, semayang tunai sekarang pun tak nak terima. Belajar betul molek semayang tu, dia betul Fatihah tahiyat molek. Kalau Fatihah tak betul, bukan qada, semayang tunai sekarang pun tuan tak terima. Kena belajar dulu. Belajar biar akidah tu betul, semayang bang biar betul. Lepas tu beransur-ansur lah. Kita pun kira balik. Nak qada semayang ni kena balik kepada ilmu. Sebab semayang yang ditinggalkan pada masa dahulu, pasti kita tak tahu banyak mana. Kata macam mana nak memulai? Sebab kita tak tahu banyak mana yang ditinggalkan. Atau balik pada ilmu lah. Nak ijtihadnya macam mana, nak buat kiraan ni, anggaran banyak mana semayang ditinggalkan. Ada kena gitu lah. Lepas tu kata balik pada ilmu. Saya dulu ni banyak tinggal semayang, saya nak kena qada sekarang. Sabar dulu, belajar molek. Suruh belajar dulu. Ada, suruh belajar. Biar betul semayang, betul Fatihah, betul tasyahud, kemah rukun ke semayang, tapi akidah nombor satu. So ngaji akidah molek. Biar betul-betul berpegang akidah ahli sunnah wal jamaah. Mana ni? Jangan lupa belajar ilmu tasawuf. Akan jumpa bicara bab taubah. Tapi dalam kitab tasawuf ni bicara bab taubah, qada semayang, dia hanya bicara wajib qada. Macam mana cara nak qada, kena balik pada kitab fiqh. Mana daripada permulaannya kita kena ijtihad, buat anggaran. Kita balik umur berapa, kita semayang, mulai semayang umur berapa, kita semayang, kadang-kadang semayang, kadang-kadang dok, dalam anggaran lama mana. Ni anggaran belakang. Catat molek. Lepas tu qada susul molek ikut waktu sembahyang. Anggaran dia macam mana yang kita tinggalkan. Tinggal 55, macam mana cara nak qada, waktu mana kita nak qada. Pada ni kita nak susun macam mana qada tu. Tu balik pada ini. Kena belajar lah maknanya. Jadi kita sambung semulalah, cerita baliklah hak berkaitan hak qada semayang ni. Jangan qada tanpa ilmu gitu. Banyak orang qada tanpa ilmu. Qada je. Lepas tu banyak ke mokcik tinggal semayang? Mokcik tinggal semayang sikit je. Lepas tu kenapa qada banyak-banyak? Ada ni. Tu salah sangat dah tu. Ada yang qada semayang, tua-tua dah qada semayang. Nak boleh ke bangun duduk tu kerak-kerak bunyi tulang. Ada ni. Tak sihat dah, qada semayang. Apabila dia usul periksa, tanya adik-beradik orang tua ni, hok kenal molek adik-beradik ni. Adik-beradik kata kan, mokmu tak tinggal semayang mokmu. Bila mokmu tinggal semayang? Adik-beradik ni kata ni, mok dia ni tak tinggal semayang. Kenapa dia qada semayang? Ni supaya salah belaka ni. Ada kena gaya qada tu haram serta tidak sah. Balik pada ilmu molek. Jangan pakai redah itu, jangan. Ada kata balik pada ilmu. InsyaAllah kita cerita baliklah. Hak berkaitan dengan nak qada tu macam mana. Tapi pandangan muktamad wajib qada dengan bersegera. Sebab apa? Sebab taubah wajib bersegera. Melambatkan taubah satu dosa yang lain pula. Jadi melambatkan, melengahkan qada iaitu rukun taubah, satu dosa yang lain. Itu pandangan muktamad. Pandangan daif, qada semayang wajib, bersegera hukumnya sunat. Itu pandangan yang lebih jadilah dengan kita ni. Kalau pandangan muktamad memang cerita awal-awal tu nak cerita pun lemah dah. Nak cerita pun lemah dah.
Sebab apa? Memang tahu dah orang tak mampu. Tak mampu nak tunaikan. Dengar tu pakai dok awal-awal. Dok awal-awal. Dah dengar kena qada. Jangan berhenti nak ke mana-mana. Tak boleh. Qada. Pak mana ayah haji lama tak nampak. Mak haji, dah bilik tu. Buat apa? Qada semayang. Lepas tu dah keluar. Dah keluar. Keluar makan sekejap, lepas tu balik. Masuk qada semayang. Ada ni. Sekejap jadi tu wali lah jawapan dia. Keluar jadi tu keramat. Dah keluar. Mana? Memang kita tak mampu tu. Tapi kena susun molek. Susun macam mana. Sebab itulah balik kepada ilmu. Jadi insya-Allah saya bicara baliklah berkaitan dengan qada semayang, rukun taubah. Yang keempat, dosa kerana meninggalkan kefarduan. Dan jika ada maksud itu bergantung dengan manusia, seperti mencuri harta orang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.